Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Doa bukanlah cara orang pemalas. Ayat pembukaan kita diambil dari Efesius 6 ayat 18 yang berbunyi, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Saudara-saudari, pernahkah kamu mendengar sesiapa yang mengadu tentang seseorang yang terlalu banyak berdoa? Mereka berfikir bahawa orang yang meluangkan banyak masa dalam berdoa adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, mereka mengejek seseorang yang sering berdoa sebagai orang yang tidak melakukan apa-apa selain berdoa. Kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu apabila kamu berdoa. Mereka yang tidak memahami kuasa dalam berdoa dan tidak memahami alam roh adalah orang yang berfikir bahawa berdoa adalah cara orang pemalas. John Wesley, seorang pelayan Tuhan yang hebat pada abad ke-18, pernah berkata, nampaknya Tuhan tidak akan melakukan apa-apa kecuali jika kita berdoa. Dia membuat kenyataan penting ini kerana dia dapat melihat bahawa perubahan berlaku dalam kehidupan dan pelayanannya dan juga masyarakat apabila dia dan orang lain berdoa. Saudara-saudari, terdapat banyak hasil yang tidak akan kita lihat kecuali kita berdoa. Ia merupakan cara Tuhan berhubung dengan kita. Dia meminta kita berdoa. Yesus berdoa dan mengajar kita berdoa. Dia berfirman, mereka harus selalu berdoa dan tidak menjadi jemu. Baca Lukas 18 ayat 1. Mengapa dia banyak berdoa? Kerana dia hidup dalam dunia yang gelap dan dia perlu melakukan perubahan dalam kehidupan manusia. Ia adalah salah satu sebab dia menjadi begitu efektif dalam melaksanakan perubahan itu. Haleluya. Dengan begitu banyak perkara yang sedang berlaku di dunia kita hari ini, kita tidak sepatutnya menganggap diri kita lemah. Ada sesuatu yang kita boleh lakukan. Mana-mana orang Kristian sebenarnya boleh melaksanakan perubahan. Jangan bercakap seperti nada orang yang mengalah. Apa yang boleh saya lakukan hanyalah berdoa. Oh, tidak. Kita tidak hanya berdoa. Dalam berdoa, kita cukup pasti untuk membuat perubahan yang nyata. Tuhan tidak pernah menyuruh kita hanya berdoa untuk menjadikan sesuatu bentuk keagamaan. Dia menyuruh kita berdoa supaya keadaan boleh diubah untuk kebaikan kita. Haleluya. Saudara-saudari, ingatlah apa yang Yesus pernah katakan. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa itu adalah keupayaan yang dinamik untuk menyebabkan perubahan berlaku dan ia ada dalam dirimu sekarang. Oleh itu, lain kali apabila kamu mendoakan sesuatu, tidak kira sama ada perkara itu penting ataupun tidak, jangan sesekali berfikir bahawa kamu hanya membuang masamu
dengan berdoa. Sebaliknya, hendaklah kamu sedar bahawa kamu membawa kuasa Roh Tuhan untuk mengatasi sesuatu tersebut. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku berterima kasih kepadamu atas keistimewaan untuk berdoa yang memberikan aku peluang untuk bekerja di sampingmu dan meneguhkan kehendakmu di bumi, mengerjakan penguasaan ke atas keadaan, syaitan dan kumpulan-kumpulan kegelapannya. Terima kasih atas berkat berdoa dalam roh, di mana aku berdoa menurut kehendakmu yang sempurna dan membawa kuasa roh untuk mengatasi setiap situasi. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari 1 Korintus 14 ayat 14 hingga 15, 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15 dan 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.